بسم الله 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 dengan nama-Mu ya Allah, dengan nama-Mu ya Allah, kami beriktikaf di dalam rumah-Mu. Dengan nama-Mu ya Allah, kami mulakan dengan nama-Mu. Ya Allah, kami berilmu dengan nama-Mu ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Rahmatilah pertemuan ini. Berkatilah majlis kami ini. Ya Allah, pegangkanlah hati kami, ya Ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله ثم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. Sekian. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasil al-haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih ya Allah atas nikmat ruang, peluang, kesempatan dan kekuatan ya Allah. Engkau anugerahkan kami duduk seketika. Syukur ya Allah, kami masih ada bangunan masjid untuk kami tumpang berteduh dan berpayung. Syukur ya Allah, kami masih ada kapet masjid untuk kami sujud. Syukur ya Allah, kami masih ada tiang-tiang masjid untuk kami bersandar sampai terlena. Baru 2 minit start kuliah lena dah. Siapa lena? Wah ye. Lek lo, tepak lo. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah, masih ada saf solat jemaah untuk kita duduk dalam saf sembahyang dengan penuh tenang dan aman. Masih ada jiran tetangga, masih ada saudara, orang sebelah untuk kita bertepuk tampar, bergurau senda. Ya Allah, syukur ya Allah,
Masih ada lagi majlis ilmu untuk kami tumpang mai duduk, ya Allah. Idza maratum bi riyadil jannah farta'u. Mana-mana yang kamu tahu di tempat, di qaryah, di kampung kamu, pesanan dan wasiat Nabi pada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala wa arda, mana-mana masjid, mana-mana tempat yang kamu tahu adanya majalisul ilm, kata Nabi, hampa mai, hampa singgah, hampa perosah, hampa khetiak lah macam mana pun, mai juga. Dah tahu dah malam ni ada majlis ilmu dekat Masjid Fikra Bukit Tampoi, hampa kena mai juga. Sebab apa kena mai? Sebab penceramah malam ni adalah yang paling manis dan terhandsome di dunia. Boleh tahu? Baru intro. Kenapa takkan jumpa dah yang lebih manis daripada ni? Hak mai lepas ni semua masa-masa manis. Alhamdulillah. Syukur ya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita masih ada lagi taman, perumahan, rumah kediaman yang boleh tidur lena. Kita masih ada lagi alim ulama kita yang masih tolong mai mengajar kat kita, insya-Allah. Nak abang mai kata, yang pertama syukur Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih ada benda yang tidak dimiliki oleh rakyat umat, khususnya di Gaza, di Palestin. Kalau dilepaskan, kalau kita bawa lah, kalau boleh colek seorang, tuan-tuan, anak Gaza ni, anak Palestin, colek seorang main duduk kat Bukit Tampoi, dia akan, ya Allah, seronoknya hampa ada masjid, seronoknya hampa boleh belajar ilmu, seronoknya hampa boleh beriktikaf, seronoknya. Sebab kami dah tak ada. Kehidupan kami sudah suram, kehidupan kami sudah malang. Kami tidak seperti kalian. Kami dah tak ada masjid untuk kami tumpang iktikaf. Kami dah lama tak cium kapet masjid. Sebab apa? Yang kami cium hanyalah debu-debu pasir, runtuhan bangunan rumah dan masjid. Kami nak sujud, solat kami hanya di atas runtuhan masjid. Hampa boleh sujud di atas kapet. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai sujud, sampai terlena lah kira. Nak abang atas sedap tak sedap kapet. Maka syukur Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, atas nikmat yang kita miliki hari ini. Muslimin dan muslimat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih yang saya mulakan Datuk Ziki selaku tuan tanah dan tuan rumah, merangkap sekali dengan pengerusi kan? Pengerusi masjid, seluruh pimpinan jawatan kuasa, pengurusan pentadbiran, penjagaan pengimarahan. InsyaAllah, alhamdulillah, ramai orang perempuan hari ni ya. Ramai alhamdulillah muslimat. Muslimat biasanya memang, tapi nampak macam sama banyak. Alhamdulillah, terima kasih. Ibu-ibu mai sebab apa? Sebab masjid kan, sebab nak tengok ustaz mana? Cuba abang, abang betul-betul, abang tak mau main, abang betul-betul. InsyaAllah, alhamdulillah. Pastikan hak duduk soh depan ni, makcik-makcik yang ada anak dia tak menikah lagi. Pasti yang duduk soh depan sekali ya. Nawak je. InsyaAllah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, terima kasih sekali lagi atas jemputan dan ruang. Saya kira tahniahlah kepada pihak jawatan kuasa masjid kerana berjaya mencolek Ustaz Manis. Alhamdulillah. Dan plan dan rancangan kita ni sebenarnya dah lama tu kan. Sebelum PKP. Sebelum PKP sebenarnya. Jadi Allah izin sallallahu alaihi Muhammad, rupanya malam ni baru ada doa yang mustajab lah. Jadi perancangan jemputan ni awal tahun 2020 tak silap saya, sebelum PKP. Syukur Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah sekali lagi saya ucapkan tahniah atas gerak kerja dan juga keperkasaan idea dan gabung jalin antara jawatan kuasa. Tuan-tuan, ketika Saidina Umar ditanya, macam mana kita nak tahu satu kampung dan qaryah tu berkat? Maka kata Saidina Umar Al-Khattab, antara pesanan yang Nabi tinggal kat aku ialah, nak tahu tempat kawasan tu berkat, tengok masjid dia. Jika masjid itu ada 3 benda. Yang pertama, solat jemaah. Yang kedua, solat subuh. Yang ketiga, imarah. Segalanya itu tanda berkat. Kalau sebuah masjid tu, kampung tu ada 3 benda. Solat jemaah dia diimarah dan dihidup. Dan yang kedua, solat subuh dia hidup. Dan yang ketiga, aktiviti masjid. Sehingga kan masjid lagi cantik daripada rumah-rumah kediaman. Maka itu tandanya kampung tu berkat. Tapi kalau rumah-rumah kediaman lagi cantik berbanding masjid, something wrong somewhere. Alhamdulillah.
Sepanjang saya masuk tadi, disambut dengan sedikit landscape. Tinggal tak ada ayat terjun je daripada atas sampai ke bawah tu. Landscape ada taman, ada zoo. Tak ada zoo ni. Tinggal tak ada zoo ke depan tu. Taman tu cantik dah, landscape tu nak beritahu masjid dalam taman. InsyaAllah. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi di belah kampung kita ni dah ada masjid yang seumpama ini, bagi saya dah 5 star lah ni. Dia kira apa? First class lah. Boleh masjid yang terang ni. Kategori kampung. Alhamdulillah. Tahniah sekali tuan-tuan, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan dengan adanya masjid, maka menjadi asbab Allah menghantar malaikat untuk menjaga daripada setiap arah dan tempat tanda berkat sesebuah kampung. Alhamdulillah. Tuan-tuan, Allahumma alaihi Muhammad, insya-Allah malam ni apa yang kita nak bawa bincang untuk kita memberikan fokus tumpu untuk kita membincang dan mengupas sallallahu alaihi Muhammad secara tuntas. Kita nak sembang dan kita nak, bukan saya mengajar, tetapi mungkin saya mengajak tuan-tuan untuk kita berkongsi wasiat umat akhir zaman. Dalam graf dan carta yang tuan-tuan saksikan, ibu-ibu nampak tak? Siapa tak nampak? Pendek umur maklum. Nampak tak? Dan nampak. InsyaAllah. Tak apa, saya sebut je. Pakcik-pakcik depan nampak? Nampak? Alhamdulillah. Adik-adik nampak? Anak muda? Anak muda kita. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, insya-Allah, dalam kita membicarakan tentang wasiat umat akhir zaman. Wasiat umat akhir zaman. Bila sebut wasiat ni benda apa? Yang kita faham? Wasiat ni umpama pesanan, bahasa mudah pesanan. Seorang ayah yang baik, seorang ayah yang soleh, dia tak akan tinggal harta untuk anak dia. Sebab dia tahu harta yang ditinggal kumpul anak-anak akan bergaduh. Dia tak akan tinggal kebun, walaupun ada kebun, ada tanah. Ayah dah tak ada, ayah tak ada arak dah ni. Ayah tak ada apa nak tinggal ke anak-anak ayah. Cuma ayah kata, ayah ada jubah sepasang kat hang. Anak nombor 2 pula, ayah ada Quran baru beli kat hang. Itu wasiat ayah. Sebab ayah tahu benda yang diwasiatkan itu benda yang boleh patah balik kat dia. Kalau ayah tinggal kebun, ayah tinggal duit, duit akan jadi najis, habis. Boleh ke anak, dia tak patah balik kat ayah. Boleh faham tak? Tapi wasiat pesanan ni benda apa yang Nabi pesan yang boleh patah balik kat Nabi, manfaat dia. Maka itu baru betul wasiat. Tinggal Quran, anak baca Quran, pahala Quran patah balik pergi ke ayah. Dia takkan mati. Tinggal jubah, anak pakai jubah, selagi mana jubah itu dipakai, selagi itulah pahala akan mengalir patah balik kepada ayah, kepada mak. Sallallahu alaihi wasallam. Tinggal duit boleh, tinggal kebun boleh, tapi kebun harta yang diguna pakai untuk mewakafkan jalan agama. Oh, ini ayah saya tinggal ini tanah ni, saya nak wakafkan kepada pembinaan anak yatim ke, pembinaan apa-apalah yang ada kaitan dengan agama, yang ada kaitan dengan akhirat, maka benda tu patah balik pergi ke anak, patah balik pergi ke ayah mak kita. Insya-Allah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wasiatnya tuan-tuan, Nabi pesan apa kat kita? Yang kebaikan yang kita buat, dia patah balik pergi kat Nabi. Maka apa benda yang Nabi tinggal? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dan benda tu yang kita nak sembang bincang pada malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maka itu maksud wasiat. Pesanan Nabi. 2. Umat. Siapakah umat? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dalam banyak-banyak manusia yang pernah tercipta di dunia, bermula Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Idris sampai Nabi Isa, semuanya manusia yang pernah tercipta. Allah kata, the best people, the best ummah. Kamu umat Muhammad yang world number 1, nombor 1 adalah kita. Umat yang terbaik. Khair ummat.
Umat lain tak boleh lawan dah. Walaupun Nabi Adam umat dia 1000 tahun. Umat Nabi Nuh 950 tahun. Umat Nabi Ibrahim 180, 200 tahun. Umat-umat terdahulu, semua mereka menang dari segi angka, tempoh hidup, menang kat mereka. Sebab apa? Sebab umur panjang. Tapi boleh kat sampai umat Nabi Muhammad, umru ummati baina sittin wa sab'in. Antara 60 hingga 70 sahaja. Sallallahu alaihi Muhammad. Muslimin dan muslimat, Allahumma salli ala Muhammad. Siapa yang umur dah 70? Ada tak umur 70? Dan tak berani mengaku. Sebab ustaz kata umat Nabi Muhammad 60 sampai 70 kan. Mengaku angkat tangan. Saya takut balik pada mati terus. Tapi tak apa. Andai kata Allah angkat nyawa kita, sekurang-kurangnya nyawa kita berakhir dalam majlis ilmu. InsyaAllah. Diangkat dan dicatat oleh malaikat. Jadi ya nak terang kan. Mati duduk dalam masjid. Dalam majlis ilmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, yang saya mulakan. Maka umat adalah manusia yang nombor satu kita. Apa kelebihan umat Muhammad, tuan-tuan? Kelebihan kita, mati paling lambat, duduk dalam kubur paling singkat, bangkit paling cepat, duduk di mahsyar paling singkat, masuk syurga paling cepat, duduk dalam syurga paling ramai, paling sendat. Kita mati paling last, tapi masuk syurga paling awal. Umat lain tengok, umat Nabi lain tengok geng-geng umat Muhammad, geng Bukit Tampoi ni. Aku nampak hampa ni kecil besar. Umat lain jealous. Sebab apa jealous? Sebab depa kan mati lama dah. Bayangkan umat-umat terdahulu mati lama dah. Tapi tak boleh masuk syurga. Sebab apa? Sebab kita tak mati lagi. Orang-orang terdahulu, orang yang mati husnul khatimah, rohnya tergantung di dalam seekor burung dalam kitab Riyadhus Shalihin. Tapi tak boleh masuk syurga. Cuma Allah simpan satu tempat khas, burung tu bawa ke mana saja roh tu nak pi, burung tu bawa. Nak pi Maidin, burung tu bawa pi Maidin. Jadi kalau tuan-tuan nampak pi Maidin, nampak burung kat atas tu, tuan-tuan hati-hati. Burung tu dia bawa roh orang beriman tu. Sebab waktu mati tak nampi Maidin. Sebelum mati tak nampi Maidin. Lepas mati tu baru kena, oh ini Maidin rupanya. Roh orang meninggal ini, tuan-tuan, dia atas paruh burung yang Allah cipta, burung daripada syurga. Dia terbang ikut mana dia nak pi. Boleh dalam syurga tapi tak boleh duduk sebab bukan masanya. Bila masanya? Kena kiamat dulu. Nak kiamat macam mana geng-geng Bukit Tampoi tak mati lagi. Umat Muhammad tak mati lagi ni, maka mereka tak boleh masuk syurga. Maka kita ni dicemburui oleh umat-umat terdahulu. Hanya sebab bersandarkan izzah kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Spesialnya kita, tuan-tuan. Apa maksud saya kata umat Nabi Muhammad ni umat yang paling lambat mati? Kita lah. La ummati wa ba'din. La nabiyyan wa ba'din. Nabi kata, tak ada nabi selepas aku dan tak ada umat selepas kita. So kita adalah at the final countdown. Kita ni last. Nak faham dia, umpama macam orang yang keluar pintu masjid. Biasanya, tuan-tuan, masjid siapa yang keluar paling last, siapa yang mai paling awal? Jawapannya? Siapa yang masjid, siapa yang mai paling awal biasanya? Tok Mudim? Macamnya Tok Mudim lah. Tok Siak tu ya? Tok Siak biasa mai awal. Dia mai serentak dengan cicak. Ada masjid cicak sampai dulu. Cicak lipas sampai dah. Orang tak sampai lagi. Tu perli tahap tinggi tu. Nak abang terkena binatang sampai awal lagi kan. Tok Siak dia akan mai paling awal. Dia buka tuk tak. Dia buka lampu. Aircon, kipas. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey, lepas tu barulah kita lah AJK kan, jemaah mai. Bila habis masjid, habis solat, yang keluar paling last siapa? Siapa? Tok Siak juga. Terketak
tak, tutup semua. Dia pastikan semua dengan kipas-kipas, semua kunci tutup rapat, barulah dia akan kunci pintu las. Maka itulah manusia terakhir yang keluar meninggalkan setiap waktu solat. Biasanya macam tu. Betul? Takdir Allah tuan-tuan, katakanlah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, berlaku satu musibah, tabung masjid kena pecah. Siapakah orang pertama yang akan ditanya dan disoal siasat? Siapa tuan-tuan? Siapa? Siapa yang kena cari dulu? Siapa? Tok Siak juga. Tok Siak, bukan aku, bukan aku, bukan aku. Sabar Tok Siak, kami baru nak tanya, bukan nak tuduh. Kami nak tanya Tok Siak main berapa semalam, baru nak tanya. Dia panik lah ni, Tok Siak ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka Tok Siak orang terakhir akan ditanya. Nak tanya je, semalam tidak, semalam keluar masjid, tutup pintu dah, kunci dah. Yang tu je. Saya dah kunci semua dah, memang saya dah yakin pasti tutup rapat semua. Tak tahu ni macam mana boleh jadi juga. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka Tok Siak, walaupun dia tak buat apa, tapi dia tetap akan disoal siasat. Dia akan jawab dengan penuh tenang, walaupun dia tak buat. Betul tuan-tuan? Okey. Itulah perumpamaan kita umat akhir zaman. Allah kata, sallallahu alaihi Muhammad, Nabi kata, aku tinggal hampa ni, taraktu fikum amrain. Hampa ni orang lah ni. Aku tinggalkan dunia, kita pegang kunci dunia. Sallallahu alaihi Muhammad. So kunci dunia kita pegang. Maka esok-esok Nabi tanya, hampa buat apa? Hampa orang lah kan, pegang dunia kan. Hampa tinggalkan dunia ni last. Aku tinggal masjid, hampa mai dah. Sallallahu alaihi Muhammad. Masjid buat program, panggil penceramah yang comel-comel tu, hampa mai dah. Sebab main, sebab main. Esok malaikat tanya ni. Alhamdulillah. Hampa mai, hampa lena dah. Kami tak dan lena ustaz. Sebab penceramah tu memang comel sangat. Tak dan lena. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi tanya, aku tinggal Quran, hampa baca dah? Sallallahu alaihi Muhammad. Ini soalan satu persatu yang Nabi tanya. Sebab kita orang lah yang pegang dunia ni. Kunci dunia di tangan kita, umat akhir zaman. Ni baru bincang tajuk tu, tak masuk isi. Itu yang dikatakan wasiat umat akhir zaman. Jadi tuan-tuan, fahamlah kita, wasiat akhir zaman bermaksud pesanan Nabi kepada manusia yang hidup palinglah atas muka bumi. Itu maksud tajuk. Boleh? Tajuk saja setengah jam. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila sebut tinggal dunia ni, saya teringat saya khutbah di Masjid Al-Majaya di Penang. Tepi masjid ni dia ada Aeon Mall, Aeon Mall. Betul-betul tepi masjid. Habis khutbah tuan-tuan, Muslimin dan Muslimat Allah, ini pengalaman peribadi saya lah. Habis khutbah, masjid tu pun kira PA sistem dia boleh tahan juga. Masjid ni kira okey. Boleh. PA sistem ni bidang saya. Jadi mana-mana masjid yang saya masuk, saya tengok speaker dulu. Bagi markah siang. Jadi masjid kita ni saya bagi markah 9.8/10. Boleh tu ah? Kira A+ lah tu. Jadi masjid kampung kan. Tahu mana kan. Tertera ni kira okey lah. Ada ruh lah, ada zuk tu. Kat mana tadi saya kata? Habis khutbah sallallahu alaihi Muhammad. Habis saya imam, ada seorang Bangla. Abang Baya datang Bangladesh cari makan. Saya mau pulang, mau balik sudah tuan-tuan. Saya mau pulang, masuk kereta. Bila saya mau masuk kereta, tiba-tiba bau saya ada orang pegang. Saya pun pusing belakang. Bila pusing belakang, ada seorang Baya. Ustaz. Seorang Bangladeshi. Dia pegang, dia peluk, teriak 2-3 minit. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi saya layan abang tu. Abang kenapa nangis? Sekejap ustaz, saya mau nangis dulu, nanti saya cerita. Okey, tak apa, abang nangis. 3-4 minit teriak. Akhirnya bila dah berjaya ditenangkan. Okey abang, sekarang abang cerita sama saya abang. Kenapa abang nangis?
Sekarang ni siapa yang bangla ni? Aku ke dia? Ustaz, begini Ustaz, saya tadi Alhamdulillah kan, saya dengar khutbah Ustaz, baca Quran, tilawah Quran, surah Ar-Rahman Ustaz baca, saya nangis Ustaz, saya tak tahu nak apa, saya nangis. Okey, kenapa abang nangis? Dia kata apa? Dia kata itu first time, kali pertama lah kot. First time dia main semayang, dia dengar khutbah, dia teriak dan dia solat jemaah, dia teriak. Dia kata, mungkinlah kot, walaupun sedikit pengisian saya dalam khutbah ni, mungkin adalah ayat-ayat yang menyentuh hati dia. Dia kata, Ustaz, lepas saya dengar khutbah Ustaz, saya rasa saya mau berhenti kerja, saya mau tinggal sudah dunia, saya tak mau sudah dunia ni, saya mau duduk masjid saja, saya mau iktikaf, saya mau zikir, saya mau jadi bantu masjid. Tuan-tuan, saya kata, dalam banyak-banyak tempat saya pergi khutbah ni, ini antara tempat yang saya jumpa abang yang macam ni. Saya kata, abang, saya datang sini, Allah hantar untuk abang. This is your day. Allah hantar saya ke sini untuk Allah nak tengok air mata abang. Saya sebut macam tu, lagi teriak lah kawan tu. Dia sampai dengar khutbah sampai dia nak berhenti kerja. Saya kata tu bahaya juga khutbah aku ni. Orang dengar sampai nak berhenti kerja ni. Saya tak mau sudah dunia ni abang, Ustaz, saya tak mau, saya nak duduk masjid saja. InsyaAllah. Tuan-tuan nak beritahu bahawa Imam Al-Ghazali kata apa? Umat akhir zaman ni umat yang kena bersedia meninggalkan dunia sebelum dia meninggal. Jadi kata-kata abang tadi telah memberikan satu pelajaran pada saya. Bila abang tu kata mau tinggal sudah dunia ni, saya tak mau Ustaz, saya belajar sesuatu. Kata abang, sekarang abang Ustaz, saya belajar daripada abang, saya kata. Tadi abang cakap, abang dengar saya khutbah saya, abang mau tinggalkan dunia kan? Abang sudah tak mau dunia kan? Sekarang saya mau belajar daripada abang. Saya pun masih banyak lagi dunia, tapi abang boleh cakap abang sanggup tinggalkan dunia. Mau duduk masjid saja. Masya Allah. Itu benda yang, itulah Imam Syafi'i dan Imam Al-Ghazali sebut. Tinggalkanlah duniamu sebelum kamu meninggal. Apa maksudnya tuan-tuan? Itulah latihan yang kita nak buat dalam umrah. Rukun Islam yang kelima, wa atimul hajja wal umrata lillah. Ketika kita memakai pakaian ihram serba putih, ihram kita sama warna dengan kain kafan, di dalamnya tidak ada pakaian dalam. Ihram yang tidak ada pakaian berjahit. Pi jumpa Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kami datang ya Allah, kami mai ya Allah, kami tak bawa apa ni dunia, kami tinggalkan harta, takhta, wanita, istana, mahkota. Kami bawa hanya dosa dan doa kami ya Allah. Ilahi las ulil firjausi ala wala aqwa ala naril ja'imi. Maka umat akhir zaman ni umat yang sanggup bersedia tinggalkan rumah, tinggalkan pokok bunga, tinggalkan anak beranak, tinggalkan pasangan, tinggalkan saudara. Itulah hikmah dan falsafah yang Allah hajar kita, yang Allah didik kita dalam umrah dan haji. Pi duduk tengah-tengah 3 juta di bawah panasnya mentari di padang Arafah, tak ada apa tuan-tuan. Tak selesa, berasak-asak, berpasak-pasak. Maka latihan menuju Yaumul Mahsyar. Maka umat akhir zaman, umat yang hang kena ready, bersedia untuk meninggalkan segala mewah dan selesa. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, masih lagi mukadimah ni, tak masuk dalam ni. Ustaz Datuk tu sampai pukul 12. Okey, boleh tu pukul 12 ni. Ni semua banyak mahal kan, tiket mahal ni, semua grandstand ni. Mengalahkan grandstand Coldplay. Muka ni nampak macam muka yang tengok konsert Coldplay baru ni. Bukan Oh bukan. Ingatkan tok dunia pun pergi, akhirat pun ambil dua-dua.
Ustaz, kami Coldplay pun kami layan, ceramah pun kami layan. Dunia akhirat kena ambil Ustaz. Dia tak boleh ambil akhirat saja, dunia kena ada juga. Betul juga kan? Sebab dunia jambatan akhirat, betul juga. Tak salah lah tu. Tuan-tuan, baru hari Khamis lepas, seminggu lepas, Sallallahu Alaihi Muhammad masih cerita tentang umat akhir zaman ni. Saya dijemput untuk abang ni rakaman lah. Nanti edit yang part ni yang masuk lah. Boleh. Ni part ni dia private sikit. Okey. Tuan-tuan, kalau kita tengok pada sini, Sallallahu Alaihi Muhammad, umat akhir zaman ni ciri-cirinya yang pertama adalah yang tak ada Nabi. Satu. Yang kedua, umat akhir zaman ni Nabi sebut umat yang kamu akan melalui asyaddul bala, ujian yang paling berat, yang paling besar, yang umat lain tak akan lalui. Antaranya inna baina yaday sa'ala harjan. Nabi kata apa? Antara tanda umat akhir zaman ni, mereka akan melalui harjan. Mereka akan melalui al-harju. Mereka akan melalui al-qatlu alal-qatlu. Antara ujian mereka umat akhir zaman ni ialah satu fitnah, satu ujian, satu goncangan. Fitnah ni datang dari perkataan fatana ataupun fitan, yang bermaksud ujian, tarikan, goncangan, goyangan. Itu yang dikatakan fitnah. Sallallahu Alaihi Muhammad. Maka ujian fitnah akhir zaman kita ni tuan-tuan adalah ujian yang umat lain tak ada. Apakah itu? Pembunuhan demi pembunuhan, peperangan demi peperangan, gempa demi gempa. Ini zaman kita. Umat lain ada juga gempa, tapi hanya sesekali mereka akan jumpa. Tetapi kita, kata Nabi, lepas satu-satu dan non-stop. Itu ciri umat akhir zaman. Sebab tu peperangan, krisis Israel Palestin. Ni tak ada live kan? Tak ada live. Alhamdulillah. Dia kalau ada live, 5 benda tak boleh sebut. Sebut je kena ban terus. Punya takut Yahudi ni. Yahudi sekarang memang dia takut dekat Ustaz Manis. Ustaz Manis duk cerita pasal Yahudi ni. Oh, hang cerita pasal kami ya. Hang tak tahu kami siapa ni. Sebab hang muka hang mana? Yahudi kata. Okey, sambungan. Selingan lah. Sallallahu Alaihi Muhammad. Tuan-tuan, 5 benda tak boleh sebut. Yahudi, Palestin, Hamas, Zionis, Israel. 5 perkataan ni. Kalau TikTok memang kena ban seminggu. Alhamdulillah. Okey tuan-tuan. Tak pernah tadi? Nabi kata umat akhir zaman ni, kamu akan lalui peperangan dan pembunuhan yang tidak berkesudahan. Sebab tu cerita krisis Israel Palestin adalah salah satu tanda akhir zaman yang dilalui oleh umat akhir zaman. Umat lain perang juga, tapi perang dia stop lama-lama sekali. Kita ada. Ni sampai berapa bulan dah ni? 7 Oktober. Krisis Israel Palestin ni sudah bermula 1901. 1901. Hari ni dah 2023. Berapa tahun dah? 123 tahun dah. Tak pernah berhenti dan tak pernah habis lagi. Cuma yang kemuncak zaman kita ni 1948 sampai 2023. So it's around 75 years. So cerita krisis Israel Palestin ni sudah 75 tahun tuan-tuan, tapi tak habis-habis. Maka orang tanya, Ustaz, orang dok pergi umrah, orang dok pergi Mekah, Madinah dan di Palestin, di Al-Aqsa tu adalah salah satu tempat yang mustajab doa. Kenapa doa kita tak mustajab Ustaz? Kita dah kunut nazilah dah. Tak larat sujud, tak larat ceramah solidariti dah. Semayang dah teriak-teriak, dah tahajud dengan hajat, dengan kunut nazilah ni sampai tak nak habang lah. Pasal apa Palestin tak menang-menang? Adakah doa kita tidak mustajab? Sedangkan di Palestin tu tempat mustajab doa. Sallallahu Alaihi Muhammad. Tuan-tuan pernah terfikir? Pasal Palestin kita tak menang-menang ni. 75 tahun dah tuan-tuan, lama dah ni. Mungkin yang inilah ayat yang kita pernah tertanya-tanya. Dulu ketika Nabi Musa lawan Fir'aun, berapa lama tuan-tuan Nabi Musa lawan Fir'aun? Nabi Musa tentang dan berdakwah pada Fir'aun 50 tahun paling kurang. Kita fikir logik. Kenapa Allah tak buat tahun pertama Fir'aun mati terus? Kenapa? Why? Kenapa mesti tunggu 50 tahun?
Dan Palestin pun sama juga. Kenapa mesti tunggu 75 tahun? Padahal Allah kalau nak hantar, Allah hantar burung ababil, Allah hantar ribut pasir, Allah boleh hantarlah segala puting beliung. Ya Allah, hantarlah puting beliung ke atas Zionis Israel, sebagaimana engkau hantar ke atas tentera-tentera Yahudi dan tentera-tentera Quraisy dalam perang Khandaq. Allah hantar ribut pasir, habis ranak, kalah. Islam menang, Yahudi dengan Bani Quraisy lawan, bercantum, bertemu, lawan Islam. Kita hanya 3,000, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa dan Bani Khaybar bergabung dengan Quraisy lawan Nabi. Mereka 10,000, kita hanya 3,000. Tetapi tuan-tuan, akhirnya Allah menghantar ribut pasir, 3,000 menang. Islam menang, walaupun kita secotek, sesikit. Kerana tuan-tuan, Islam tidak terbina dengan kuantiti. Dalam setiap siri peperangan Nabi, semua kita sikit. Badar 300 orang, berlawan dengan 1,000 Quraisy. Perang Uhud, kita 700, tentera Quraisy 1,000. Perang Khandaq 3,000, kita lawan dengan Quraisy, gabung dengan Yahudi, tentera Al-Ahzab. Daripada situlah lahirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah. Sambung. Alhamdulillah, sedap suara orang Bukit Tampui. Sampai tak bunyi langsung. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Daripada perang Khandaq itulah lahirnya takbir raya, sejarahnya. Jadi soalan kita, pasal apa Allah tak buat macam tu? Kenapa tak main pun puting beliung ni? Kenapa tak main burung-burung ababil ni? Pam, hentam, tak larat nak tengok dah Zionis ni. Kan? Kenapa tuan-tuan? Kenapa Allah masih membiarkan? Macam tadilah. Kenapa 50 tahun Nabi Musa lawan Fir'aun? Akhirnya tenggelam dalam Laut Merah. Soalan Muhammad. Jawapan yang pertama, sebab Palestin ni adalah seluruh bumi umat Islam. Bukan orang Palestin saja. Al-Aqsa bumi umat Islam satu dunia. Bila tuan-tuan tengok dalam geran tanah Masjid Al-Aqsa, tertulis perkataan kullu muslimin fil ardi. Seluruh umat Islam berhak dan layak ke atas tanah Al-Aqsa. Tapi yang hanya bela, yang hanya lawan Israel, Zionis sekarang siapa? Hamas saja dan tentera rakyat Palestin. Hampa pergi mana? Mana game Bukit Tampui? Lepas ni, Datuk, kita buat satu brigade. Kita bagi baju free, t-shirt free. Budak muda boleh t-shirt free kau kemas. Ha? Makan free, t-shirt free. Alhamdulillah, insyaAllah. Sallallahu Muhammad. Brigade Tampui. Brigade Tampui, boleh tak? Malam ni kita akan lancarkan selepas ceramah nanti. Datuk akan potong ribbon. Kita akan lancarkan majlis pelancaran Brigade Tampui. Boleh? Malam besok beli tiket, kita akan pergi ke Palestin, kita akan bergabung dengan Al-Qassam. Al-Qassam tanya, hampa ni geng mana ni? Tengok atas bawah. Kamilah Brigade Tampui. Jadi ya, senapang. Kita pun kata, kami tak perlu senapang. Belakang kami, ada apa? Cak pelung. Tetang. Mulut bunyi. Buah belakang tengok penuh. Mana peluru? Al-Qassam tanya, belah peluru hampa? Bawa keluar beg, tengok semua penuh buah senarai. Al-Qassam tanya, hampa nak buat apa buah senarai ni? Kami nak tembak dia. Tembak kat mana? Biar kena latu-latu Israel. Sebab bila dia senak, dia confirm mati punya. Masuk berita, 50 orang tentera Israel mati kerana terkena latu-latunya. Tak tahan senak, 50 orang mati. Alhamdulillah. Yang main-main lah. Tuan-tuan, sallallahu Muhammad. Ni geng anak muda, hampa kenal tak Cak Pelung? Hampa tahu apa? Hampa geng TikTok. Mana anak muda ni? Ni geng-geng TikTok ni, geng-geng PUBG dengan PIBG. Sebab tu saya kata tuan-tuan, anak muda hari ni kita kena kembali ke zaman manual. Zaman-zaman Cak Pelung ni, kita akan kembali ke zaman tu. Sebab tu tuan-tuan, anak-anak muda kadang-kadang, mungkin kalau masjid, contohlah kan, cadangan. Masjid kalau buat program akan datang,
Karnival ke, kita buat pertandingan, panggil apa? Pertandingan sukan klasik. Permainan randes. Kan, randes. Lagi apa lagi? Geng-geng kita tu? Cak pelung, randes. Lepas tu? 7 kasut. Lagi? Mandi sungai. Tak boleh tu, tak kena cari sungai kan? 0 point. 0 point lelaki punya. Sebab apa? Sebab latihan esok nak lawan dengan Israel, kena lompat tu kena tinggi. Tuan-tuan, ni bukan main-main ni. Kita akan kembali ke zaman tu. So lepas ni buat pertandingan untuk kempen sukan anak muda, kembali kepada gasing kan, gasing. Geng kempen sukan klasik biar anak-anak kita kenal. Sebab tu tuan-tuan, zaman kita dulu, zaman orang bawah 90-an kan. Zaman geng 90-an, dia tak ada makan, tak ada nasi, dia boleh survive, dia boleh hidup. Tu ya, zaman kita lah. Hampir hantar kat mana pun, dia boleh hidup. Tapi geng-geng hak 2000-an ke atas ni, hang ambil telefon dia aja, tarik phone dia bengong, dia tak reti. Kenapa? Sesak nafas. Macam nak mati tu. Padahal mak baru ambil rampas telefon 5 minit sat je, sesak nafas macam nak mati lah. Anak kita terlalu bergantung. Betul ya? Setuju tak? Pergi kedai makan, tak bagi telefon, teriak. Jadi anak kita menjadi hamba kepada phone tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Zaman kita yang zaman dulu, kan? Sebab tu saya kata, hantar pergi buang ke mana pun, kita boleh hidup, kita boleh survive. Pandai-pandailah cari kubi kayu ke apa. So kadang saya cadangkan, tuan-tuan di rumah, kita kena buat sesekali, kembali ke zaman tu. Musim raya ni, bila anak-anak cucu balik, kita boleh buat pertandingan setahun sekali kan. Kan anak-anak cucu cicit kita duduk belah Keel, tahu Keel? Keel Lumpur. Tok Wan ni apa Amboi, boleh KL, amboi ham duduk KL setahun lah tu. Tok Wan, panggil Tok Wan. Tok Wan, laksa dia tak laksa? Hang mes tak? Hang duduk KL baru tak sampai setahun. Hang dah buat laksa pasal apa? Orang KL pun panggil laksa kot. Hang lebih KL dari KM siapa? Nak buat kemas, kita duduk belah KL. Balik cari laksa konon. Nampak lagi. Laksa sangat. So, laksa sudah lah. Laksa siapa? Okey. Tuan-tuan Allah sallallahu Muhammad. Okey, kat mana tadi? Umat akhir zaman ni Nabi sebut wa'udtum min haitsu kama bada'tum. Kamu akan kembali seperti zaman dahulu kala. Hadis Nabi. Sebab tu saya duk promo, kita kena kembali ke zaman tu. Besi, keris, tadilah permainan-permainan tombak. Keluarkan tuan-tuan, memanah, berkuda, berenang. Maka Nabi dah kata dah, ini persiapan umat akhir zaman. Itulah pesanan dan wasiat. Kembali bersedia untuk zaman-zaman manual. Seperti dahulu kala. Wa'utum minhu haitsu kama bada'tum. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, okey, kita kembali ke? Bukan kembali, baru nak start. Okey. Apa yang kita boleh ambil, tuan-tuan? Zaman pertama, tuan-tuan tengok Zaman pertama, Sallallahu alaihi Muhammad, nombor-nombor ni tuan-tuan jangan esok dengan picek semak toto pula. Esok picek Magnum 2D bukan. Ni bukan nombor ekor. Okey. Tuan-tuan, ini adalah fasa-fasa kehidupan umat yang Nabi bahagikan. Hadis yang dibawa oleh Huzaifah Al-Yamani dalam kitab Asyratus Sa'ah. Hidup manusia ada 5 zaman. Zaman pertama kita panggil zaman nubuwah. Zaman ni 23 tahun. Dikira di mana? Dikira bermula Nabi jadi Nabi. Umur 40 tahun. Sampai Nabi wafat. Jadi kita sebut zaman nubuwah. Zaman Islam berada di puncak. Waktu tu tuan-tuan, Islam tak boleh dipegang dan tak boleh disentuh. We are the world. We are the champion. Kita berkuasa memegang dunia. Dunia ni dalam Islam. Dunia dalam genggaman Islam. Hampa boleh sentuh. Hampa boleh buat konsert. Silap banyak lah waktu tu. Islam genggam. Tak ada siapa berani sentuh. Tak ada siapa berani pijak. Tak ada siapa berani halau. Semua tengok Islam tunduk.
Waktu tu Islam di puncak. Sampai Nabi wafat 12 Rabiul Awal 11 Hijrah. Muslimin dan muslimat Allah, maka berakhir fasa pertama. Dia panggil fasa nubuwah, berakhir kepada fasa khilafah min hash nubuwah. Waktu ni fasa 30 tahun dipimpin dunia ni oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman Al-Affan dan Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. 5 orang khalifah berusia lamanya 30 tahun. Daripada puncak Islam turun dalam genggaman. Tapi masih kuat. Adakah kau lupa kita pernah berjaya? Adakah kau lupa kita pernah berkuasa memayungi 2/3 dunia, merentas benua, meredah samudra? Adakah kau lupa? Kita tak ingat dah. Sejarah tu kita pegang dunia ni. Yahudi ke, Israel ke, mana ada. Semua di bawah tapak kaki orang Islam je time tu. Tapi kenapa sekarang kita yang berada di bawah tapak kaki dia? Yahudi di Palestin hanya 7.5 juta. Yahudi satu dunia 14.5 juta. Umat Islam di Bukit Tampai berapa juta? Setakat Zionis di Israel tu, kita hantar brigade tampui je. Betul tak? Memang boleh kampui je. Setakat Zionis tu hantar geng-geng brigade tampui ni sajalah. Tak payah hantar lah brigade lain. Sallallahu alaihi Muhammad. Umat Islam satu dunia 7.8 bilion. Tolak budak-budak, kanak-kanak separuh lah kita kata. Tolak orang tua-tua yang tak larat dah. Bukan orang tua-tua nak, orang lama. Minta maaf nah, ada yang terasa ke? Ustaz, tua-tua jangan sebut nah. Okey, orang lama. Tarik balik. Saya tarik yang berhormat. Saya tarik balik yang berhormat. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey. Ustaz jangan memberikan sakaan jahat. Perkara 6, 153. Saya tarik balik. Pertaruhan Dewan. Jangan bersangka jahat. Kami orang lama, bukan orang tua. Jadi saya tarik balik kenyataan yang berhormat. Okey. Tuan-tuan, kat mana tadi? Tolak orang lama dan tolak orang muda, budak-budak. Katalah 2 juta. Daripada 2 bilion yang kita tolak. Ada lagi 5 bilion orang Islam. Satu dunia. Yahudi hanya 14.5. Tapi kenapa mereka berkuasa memegang dunia? Something wrong somewhere. Apa berlaku ni kat orang Islam ni? Duk lena lagi. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbuka fatahhir. Allah kata, bangkit apa duk lena lagi? Tanah ni orang nak ambil dah. Aqsa ni orang nak runtuh dah. Hampa duk nganga lagi. Hampa duk lena lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi jentikan dan dentuman serangan krisis Brigade Al-Qassam baru ni sebenarnya dia telah mengapa? Dia telah menyedarkan kita. Umat Islam dah ni baru nak bangkit ni, baru nak sedar. Sallallahu alaihi Muhammad. Bila berlaku krisis baru ni, semua pakat buat kunut nazilah, solidariti. Padahal krisis Israel ni 75 tahun dah. Tapi kali ni luar biasa. Pasal tak? Kali ni dia main gelombang yang nak kemar dekat ni. Palestin adalah salah satu signal ataupun isyarat akhir zaman yang Allah sebut dalam Quran, yang Nabi sebut dalam hadis. Dalil saya kita akan tengok tuan-tuan. Secara nak tengok dalil, macam mana kita nak tahu penentu Palestin ni dia adalah tempat akan berlakunya petanda akhir zaman. Sebab tu Yahudi nak sangat Palestin tu. Okey. 30 tahun tuan-tuan, akhirnya habis. Sayyidina Hasan dibunuh. Sayyidina Husain dipenggal kepala oleh Syiah dan oleh Khawarij. Sallallahu alaihi Muhammad tuan-tuan, akhirnya batin Islam serah kepada Khalifah Umayyah. 90 tahun
daripada Islam di puncak, genggam, sehinggalah Islam digigit dalam gigitan. Tak kuat dah, makin tak kuat, makin jatuh. Sambung 90 saya ringkaskan, Khalifah Abbasiyah 528. Itu tempoh tempoh pentadbiran, tempoh penguasaan. Habis 528, jatuhnya kerajaan Samarkand. Di mana tuan-tuan? Di Uzbekistan, tempat lahirnya Imam Al-Bukhari sallallahu alaihi Muhammad. Maka Baitul Islam jatuh kepada kerajaan Daulah Turki Seljuk dan Turki Uthmaniyah. Akhirnya tuan-tuan, keseluruhan sallallahu alaihi Muhammad. Sampailah penghujung titik di situ tuan-tuan. Sampailah 1924. Okey, 1924. Zaman ni Islam di puncak. Saya bangun boleh ya? Islam di puncak. Islam masih kuat. Islam digigit. Ini pun Islam masih dalam gigitan. Sallallahu alaihi Muhammad. Makin lama makin jatuh tuan-tuan. Sehinggalah detik ini, detik yang 1924 adalah jatuhnya semua kerajaan Islam. Tepatnya pada 3 Mac 1924. Bila masuk zaman tu tuan-tuan, dah tak ada dah Islam. Bukan bermaksud semua kafir. Tapi kekhalifahan, penguasaan, pentadbiran, kemuliaan, keagungan, kekuatan hancur. 3 Mac 1924, seluruh sistem khalifah telah dimansuhkan. Maka lahirlah sistem republik. Lahirlah sistem pilihan raya. Orang pun bergaduh. Parti-parti berpecah. Bangsa dan umat terpecah. Sebab apa? Yang pimpin bukan khalifah Islam, tetapi yang pimpin adalah musuh Islam. Republik zaman tu. Masjid-masjid bertukar menjadi gereja. Wanita-wanita yang pakai tudung ditangkap. Sallallahu alaihi Muhammad. Kesan daripada kekhalifahan tuan-tuan 1924, akhirnya dua negara jatuh ke tangan British, ke tangan penjajah. Inilah kesan umat akhir zaman. Sebab Islam dah terlepas. Tadi puncak. Yang kedua, tangan, genggam. Yang ketiga, gigit. Yang keempat, selepas 1924, Islam dah terlepas. Bila Islam terlepas, itulah Yahudi mai, Rom mai, British mai, Portugis mai, Belanda mai, Jepun mai, semua pakat ratah tanah umat Islam. Sikit-sikit kita tengok saja. Hilang dah kekuatan tu. Sebab apa? Satu, sebab kita dah tak ada khalifah yang berani. Pemimpin-pemimpin negara ada ni tak ada lagi yang betul-betul mempertahankan seluruh bangsa dan umat. Semua jaga periuk nasi. Tak berani nak sokong, tak berani nak bagi bantuan. Sebab apa? Yahudi dah beli dah. Wahai negara Arab, hampa kalau nak selamat, hampa jangan hantar bantuan ke Palestin. Wahai pemimpin Arab, wahai Mesir, wahai Syria, wahai Iraq, wahai Jordan, wahai Lebanon, hampa duk diam. Hampa duk diam. Hampa jangan mai. Shh. Kalau hampa nak selamat, jangan bagi bantuan. Akhirnya, apa yang berlaku sehingga hari ini, anak-anak Palestin duduk sebelah negeri Mesir. Tuan-tuan, Palestin adalah sejarah asalnya berada dalam wilayah negara Mesir, Al-Falas. Sepatutnya bila berlaku kejadian ni, negara Mesir orang pertama yang bangkit membantu, memberi sokongan. Tapi sampai hari ini sempadan ditutup. Anak-anak Palestina, tolong kami, bantu kami anak yatim piatu, tolong kami, bantu kami anak yatim piatu. Kenapa kalian sanggup melihat kami kelaparan, sedangkan kalian tidur dalam kekenyangan? Kenapa kalian sanggup melihat kami keletihan kepenatan, sedangkan kalian tidur dalam istirahat ketenangan? Kenapa kalian sanggup membiarkan kami dalam
kesusahan, sedangkan kalian sedang berhiling-hiling dalam kesenangan. Sedangkan kita akidah yang sama, sedangkan kita kiblat yang sama, sedangkan kita berbumbung yang langit yang serupa. Mana iman kalian? Mana bukti iman kalian? Datanglah, bantulah, bangkitlah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi binafsih. Allah kata tidak akan terangkat dan tidak akan teruji iman seseorang sehingga kalian beriman sebagaimana kepada saudara kalian, sebagaimana kalian mengasihi sesama diri kamu sendiri. Tidak akan diiktiraf iman seseorang sehingga kamu mengasihi saudara kamu macam mana kamu mengasihi diri kamu sendiri. Tapi apa berlaku? 6 negara Arab. Tengok saja. Itulah yang dikatakan kita sudah berada di umat akhir zaman. Bangsa lain take over. Bangsa lain ambil alih. Umat Islam nganga. Tuan-tuan, sebelum saya terlupa, siapa boleh sebut kat saya macam mana lambang bendera Israel? Bendera Israel macam mana lambang dia? Bendera Israel terbina selepas 1901. Dia gabungan antara dua segitiga. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Apa maksud bendera Israel ni? Dia ada 6 bucu. 6 bucu gabungan antara dua segitiga. Satu menghala ke atas, satu menghala ke bawah. Dan dua segitiga ni ada maksud, bukan saja-saja. Okay, yang ni saya tak mau sebut lagi. Saudara semua aman. Jadi nantikan sambungan siri 2.0, betul ah? Okey. Untuk malam ni saja. Kata Zionis ataupun Yahudi nak menjatuh dan meruntuhkan Islam, kita mesti menguasai 6 negara Islam. Dan sebab tu 6 tu dilambangkan dalam kedua-dua segitiga ini. Apakah negara itu? 6 negara itu yang pertama adalah Mesir, Palestin, Lebanon, Syria, Jordan, Iraq. Bila kita kuasai 6 negara ni, maka Islam dan Palestin akan runtuh dan jatuh. Dan benda itu sedang berlaku. Apa jadi? Mesir, Syria, Iraq, Jordan, Lebanon, ke-6 negara ni hancur. Syria sudah disyiahkan. Jordan sebahagiannya juga disyiahkan sebahagian. Sedangkan Jordan ni tuan-tuan, sejarah dia tempat keturunan Nabi Ahlul Bait. 1932 Syarif Hussein ketika pemegang, kita kata apa? Keturunan Nabi Bani Hashim, pemegang kerajaan Hijaz. Dia yang telah diprovok dan juga difitnah dan diskam oleh British dan Inggeris serta Yahudi bergabung menghalau keturunan Nabi. Maka akhirnya tuan-tuan, pada 1932 seluruh keturunan Nabi dihalau pergi ke Jordan. Inilah peristiwa akhir zaman ni. Umat yang akan menanggung fitnah demi fitnah tak berhenti. Keturunan Nabi tuan-tuan habis kosong, semua dihalau duduk dekat Jordan. Apa jadi dekat keturunan Nabi Mekah Madinah? Mekah Madinah diambil oleh Yahudi. Dia buat macam mana yang dia buat kat Palestin. Dia ambil tanah sikit, bam, kena halau. Akhirnya terbinalah negara haram Saudi, gabungan antara Yahudi dengan Arab. Kerana King Abdul Aziz, bapa yang pertama yang membina kerajaan Saudi adalah bapaknya Yahudi, berkahwin dengan Arab. Maka lahirlah keturunan Yahudi Saudi. Sebab tu tuan-tuan, bila pergi Mekah, polis Saudi dia pantang tengok orang pakai baju Palestin. Padahal kita kata, hang Islam kan, hang beriman kan, polis Saudi. Pasal apa hang rasa panas tengok baju Palestin? Kalau Zionis Yahudi, logiklah. Ini polis Saudi tangkap orang pakai baju Palestin. Hang pasal apa? What is your problem, okay? Maka di situlah tuan-tuan dalam sejarah, polis Saudi sebenarnya
ditrain oleh Private Military Academy di bawah ejen Mossad, ejen Prisik Saudi, Yahudi. Maka Yahudi berada di atas Saudi. Sebab itu tuan-tuan, sampai berlaku krisis hari ini, Saudi tak akan berani kata apa. Sebab dia ada kepentingan dan hubungan antara Yahudi dan Saudi. Itu sejarahnya. Muslimin dan muslimat Allah, 6 negara ni hancur. Akhirnya bila masuk takluk Palestin, 6 negara keliling Palestin habis ranak. Seorang tak berani kata apa. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey tuan-tuan. Sejarah asal Palestin. Tadi saya sebut dah, sejarah asal Palestin ni dia berada dalam wilayah negara Mesir. Mesir ni sebelah Palestin. Al-Falas berada dalam jajahan wilayah negara Mesir. Berlaku persempadanan 1800 sebelum Masihi, sebelum Nabi Ibrahim mai lagi. Di Palestin ni tuan-tuan, dimiliki di Palestin ni diduduki dan didiami oleh 123,000 Nabi 988 dalam sejarah. Maksudnya Palestin ni bumi Nabi. Allah muliakan, Allah angkat, Allah berkat. Apa dalilnya? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Bumi yang aku, Allah kata apa? Aku berkat, alladzi barakna haulah, keseluruhan bumi Palestin tu aku berkat. Sebab apa? Sebab bumi tempat kelahiran nabi-nabi. Daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yaqub, Nabi Lut, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, banyaknya Nabi lahir di situ tuan-tuan. Maka Palestin ini adalah bumi para Nabi. So dari mana yang Yahudi claim kata itu bumi dia? Bismillah bismillah sallallahu Muhammad. Okey, apakah hak keistimewaan? Okey, poin yang ketiga. Sejarah asal dah tahu orang dalam Palestin, dalam Mesir, hak keistimewaan. Apakah istimewanya orang Palestin ni? Istimewanya sebab tadilah saya sebut dah, yang pertama sebab Allah berkat, Allah jaga, Allah lindung. Satu. Yang kedua, istimewanya Palestin ni, dia ada masjid yang kedua terbina di dunia. Ulal qiblatain wa thani masjidain. Palestin kelebihan dia adalah tuan-tuan, di situ ada kiblat pertama umat Islam dan di situlah ada masjid kedua yang dibina. Hadis yang dibawa oleh Abu Zar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya ketika aku berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul masjidi wudi'a awal? Ya Rasulullah, apakah masjid yang paling awal dibina di dunia? Qultu, Nabi jawab, Masjidil Haram. Summa ayyu? Aku bertanya lagi, kemudian masjid apa? Qultu, Nabi jawab sallallahu alaihi Muhammad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata Masjidil Aqsa. Qultu, aku bertanya lagi, kam kana bainahuma? Antara kedua-dua masjid ni, Haram dengan Aqsa, berapa lama jarak masa dan beza? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 sana. 40 tahun. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kita membela dan kita menjaga Masjid Palestin adalah tempat para nabi, dan masjid yang kedua dibina oleh Nabi Allah Adam, hancur pada zaman Nabi Nuh sebab berlaku banjir besar, dibina semula oleh Nabi Allah Ibrahim dan disambung, rebuild, renovate pada zaman Nabi Sulaiman. Maka terbinalah Masjid Al-Aqsa seperti yang kita tengok hari ini. Maka hak istimewa dan hak kedudukan Palestin adalah bumi yang Allah berkat dan Allah jaga, yang Allah muliakan. Sebab di dalam tanah Al-Aqsa ada 123,000 lebih Nabi yang pernah pijak di bumi Al-Aqsa. Apalagi hak keistimewaan Palestin tuan-tuan? Bumi Palestin disebut sebagai tempat berlakunya peristiwa solat jamaah paling ramai di dunia minan nabiyyin, dalam kalangan nabi-nabi. Jadi tuan-tuan, bila anak-anak tanya, mak, ayah, pasal benda Palestin ni, apa yang ada di Palestin? Apa yang istimewa? Pasal apa kena
kena sokong Palestin di akhir zaman. Tuan-tuan, Palestin, hadis dibawa oleh Imam At-Tirmizi dan Abu Dawud. Palestin adalah negara yang disebut Ardul Mahsyar wal Mansyar, negara payungan dan umat Islam satu dunia. Itulah akan menjadi negara kita. Dunia ni dah tak ada dah. KL Lumpur ada, tapi pusat pentadbiran ibu negara dunia adalah berpusat di Palestin ataupun Filastin. Boleh faham tuan-tuan? Sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya kata apa tadi? Nak cerita keistimewaan Palestin ni, antaranya Allah cipta masjid yang kedua di dunia, dan yang ketiga ialah solat jemaah paling ramai di dunia dalam kalangan Nabi-Nabi. Ketika dalam peristiwa Isra' disebut dalam kitab Kifayatul Muhtaj fil Isra' wal Mi'raj, Nabi berjalan dari Makkah, daripada Haram, singgah di Palestin. Kenapa Allah pilih Palestin? Allah tak pilih Bukit Tampoi, Allah tak pilih Bukit Nambah, Allah tak pilih bukit kayu hitam, Allah tak pilih bukit-bukit yang lain, tapi Allah pilih Al-Falas. Dan di situ tuan-tuan berlakunya Allahu Akbar, Allahu Akbar, solat jamaah terbesar di dunia dalam kalangan Nabi-Nabi. Sebab tu tuan-tuan, terjawab persoalan, kenapa anak Palestin, rakyat Palestin tak ada makan tapi dia kuat? Mai kat mana ni? Hampa kuat semangat pasal apa ni? Sebab anak-anak Palestin, mereka pijak tanah yang Nabi pijak. Di mana ada Nabi, di situ ada malaikat. Maka malaikat tolong jaga. Tak ada makan pun kami kuat. Maka bumi dan tanah yang berkat, tuan-tuan, kita akan rasa kuat. Masjid yang berkat, hubungan akan rapat. Keluarga yang berkat, hubungan adik-beradik akan dekat. Itu berkat. Sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang berkat, dia akan melekat. Sallallahu alaihi wasallam. Ceramah yang berkat akan melekat juga. Jadi tuan-tuan nampak macam melekat je kan? Nak bangkit kencing pun tak, melekat di situ. Okey. Boleh pergi? Makcik okey makcik? Makcik nak berhenti ke apa makcik? Makcik cuba buat muka penat, Makcik buat muka penat, saya berhentilah. Ni macam tak penat je. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Berapa dah kita? Macam ni boleh terus ni? Boleh ya? Saya okey ya. Walaupun main jauh nak patah balik ni. InsyaAllah sikit ya. Boleh. Dia dalam ceramah ni orang kata tanda-tanda nak berhenti, dia ada 3 tanda. Apabila jemaah tu dia tengok 3 muka. Itu tanda ceramah tu kena berhentilah. Yang pertama, bila jemaah dia sibuk melihat muka jam. Sat-sat tengok jam, sat-sat tengok jam. Tu tanda pertama. Penceramah tu kena ambil perhatian, tak lama kena berhenti tu. Tanda kedua, jemaah akan tengok muka kawan di sebelah. Bila nak berhenti? Dia tanya kawan di sebelah, bila nak berhenti, lambat lagi ke? Dia tengok kawan sebelah, muka kawan dia. Muka jam, muka kawan. Dan paling yang ketiga kritikal, dia akan tengok muka pintu. Muka pintu kan? Muka pintu. Tu tanda tu. Tanda penceramah kena berhenti. Jadi saya nampak sekarang ni tak ada lagi seorang tengok muka pintu. Kali lagi saya kata 1, 2, 3 tuan-tuan semua tengok muka pintu. InsyaAllah saya berhenti. Boleh eh? Okay, sikit. Okey. Hak keistimewaan Palestin tuan-tuan, tadi saya kata apa? Kenapa kita kena ambil tahu pada pakaian Palestin? Sebab Palestin menjadi pusat dan tempat punca kita dapat ibadat solat. Kalau tidak kena Palestin tuan-tuan, kita tak akan dapat solat. Sebab Nabi Isra', Nabi singgah di Palestin sebelum naik ke langit. Dan disebabkan Palestin lah Nabi turun bawa perintah solat. Maka rakyat Palestin telah meminjamkan tanah dan negara dia untuk kita dapat semayang. Kalau tidak kenal kami, orang Palestin kata, hampa pun tak semayang ni. Betul juga. Maka terima kasih kepada rakyat Palestin. Sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana mereka telah meminjamkan tanah mereka untuk mendapat solat. Sallallahu alaihi wasallam.
Okey, apa lagi yang ada pada bumi Palestin, tuan-tuan? Hak kedudukan dan keistimewaan rakyat Palestin ni, tadi saya kata apa? Ardul mahsyar wal mansyar. Bumi yang akan menjadi titik akhir ketika berlakunya kiamat, dan bumi yang akan menjadi titik awal ketika bermulanya kiamat. Apa maksudnya, tuan-tuan? Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika berlakunya goncangan dan goyangan hari kiamat ini, seluruh negara dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla, kecuali Filastin menjadi negara terakhir yang akan menjadi payungan dan naungan, tempat perlindungan seluruh insan. Sebab tu Yahudi, dia percaya Palestin akan menjadi tempat perlindungan terakhir. That is why terjawab persoalan, kenapa dia nak sangat Palestin tu? Salah satu. Jadi terjawab persoalan kita. Nabi kata, antara wasiat umat akhir zaman ialah Nabi kata, hampa jaga Palestin tu. Palestin tu tempat terakhir hampa tau. Hampa kena bela elok-elok, jangan biarkan Al-Qassam saja jaga. Sebab itu tanah kalian. Tuan-tuan, di atas muka bumi Allah ni ada 4 masjid yang terbina di atas tanah wakaf umat Islam. Apa maksud tanah wakaf? Tak boleh ditukar milik, tak boleh dijual, tak boleh dibeli, tak boleh diubah, tak boleh dipindah. Dia kekal, terhenti, wakaf. Maka 4 masjid ni perlu dibela, dan pemilik geran tanah 4 masjid ni adalah semua umat Islam satu dunia. Dan kita wajib menjaga, membela sampailah titisan berakhirnya titisan nyawa. Yang pertama, Masjidil Haram. Yang kedua, Masjid Nabawi, terbina atas tanah wakaf umat Islam, bukan hak kerajaan Arab Saudi. Yang ketiga, Masjid Al-Aqsa, terbina di atas tanah wakaf. Yang keempat, siapa tahu yang keempat? Siapa boleh jawab malam ni Ustaz Manis akan pergi makan nasi di rumah dia? Hadiah. Boleh? Jangan risau, beras saya bawa. Beras import lah. Boleh tahu tu. Nampak kayak orang dapak geng kedohong duk angkat buah kat luar tu. Duk tayang depan ceramah. Jadi makruh dia ceramah tengok sampai orang duk kat luar. Buah tak buah. Tadi saya beli ayat tengok besar lah temikai. Temikai tanam sendiri ya. Masa macam nak pause biji boleh kan. Okey, sambung tuan-tuan. Sikit. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, insya-Allah. Tadi kita mulai lewat sikit, kita ending lewat sikit. Okey. Fasa akhir zaman yang saya katakan tadi, tuan-tuan, maka Palestin adalah tempat yang terakhir menjadi tempat lindungan seluruh umat, dan tempat menjadi pertama ketika berlakunya kiamat. Permulaan sebelum kiamat, negara lain hancur lah. Tinggal Palestin seorang-seorang, dia saja paling selamat. Walaupun tetap akan hancur, tapi paling akhir. Boleh faham? Okey. Dan Palestin juga disebut Ardul Mansyar, tempat yang akan dibangkitkan seluruh ruh jasad umat, akan dibangkit ketika ke mahsyar melalui Palestin. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi manusia pertama yang akan dibangkitkan melalui Madinah, tapi keluar melalui Palestin. Jasad Nabi di Madinah, tapi keluar melalui Palestin. Barulah umat-umat lain akan bangkit, dibawa dan diarak menuju ke puncak Yaumul Mahsyar. Sebab itulah tuan-tuan, Yahudi percaya Palestin menjadi tanah terakhir yang selamat, maka akhirnya sebab tu dia nak sangat Palestin. Dan yang kedua, Yahudi percaya dalam satu kitab hadis. Tuan-tuan, bab-bab akhir zaman ni, Yahudi lagi power dan lagi terror daripada kita. Depa study lagi kemah bab-bab hadis akhir zaman ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya sepanjang bawa jemaah umrah ni 2019. Ni cerita tentang umat akhir zaman ni, tuan-tuan. Allah izin saya sampai di rumah keturunan Rasulullah yang ke-38 daripada jalur Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala wa arda. Saya tak tahu nak cerita lah macam mana Allah izinkan saya yang terpilih ni. Saya tinggal jemaah saat di hotel dan seorang pun tak tahu. Sebab driver Habib ni dia kata la takhbar minan nas ila al-jemaah.
Dia kata jangan beritahulah kepada la ma fi ma'lum ila jemaah kullu. Dia suruh saya mai seorang-seorang. Sebab nak pi ke tempat Habib ni sangat sulit. Dia lebih kurang hampir 25 minit daripada Masjid Nabawi. Keluar tanah halal, tanah haram. Ringkaskan cerita, nak pi ke rumah Habib ni, dia umur dia 94. Tahun 2019 sebelum PKP. Tapi dah wafat dah baru tahun lepas bulan puasa. Keturunan Rasulullah yang ke-38, generasi yang ke-38. Apa benda yang dia share kat saya tuan-tuan tentang akhir zaman ni? Adalah sempat saya ambil lah sanad-sanad ilmu sedikit. Termasuklah sanad Al-Fatihah. Pergi rumah dia tak ada jalan dah, dia pakai naik wheelchair. Sallallahu alaihi wasallam, ada pembantu dia, khadam. Salah seorang orang yang khidmat kat dia adalah orang Indonesia. Dia belajar Universiti Islam Madinah. Terus Allah izin jadi pembantu khidmat kepada keturunan Rasulullah ni lah, Syekh Muhammad Jibril Al-Husaini sallallahu alaihi wasallam. Ringkaskan cerita, saya sampai, geng-geng duduk rumah dia semua Habib, semua Habib-Habib ni. Saya ni tetan abang hayat tu, insya-Allah. Hayat mata lah kira. Kita ni rasa tak layak untuk berada, macam mana Allah boleh pilih kan? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi duduk dalam keluarga Rasulullah ni, tiba-tiba Syekh keluar, pembantu dia tolak. Naik wheelchair, saya pegang tangan ni, ya Allah. Pegang lengan dia. Saya tak tahu nak abang macam mana. Dia punya lembut dia tu. Pada umur 94 lah ni. Kita kalau Tok Wan, kita 94 memang tinggal tulang kan. Sallallahu alaihi wasallam. Pegang dia punya lembut, tak tahu nak beritahu. Tak ada ayat. Kata macam ini baru keturunan Rasulullah ni. Macam mana kalau pegang tangan Rasulullah? Lembut dengan putih dia. Akhirnya bila dah dia bawa depan saya, driver Habib ni kata allazi min mutawif mandub min Malazi. Dia perkenal lah, Habib ni berkenal dekat keturunan Rasulullah. Dia kata ni saya ni mutawif daripada Malaysia. Wa huwa munsyid min Malaysia, dia juga penyanyi nasyid qasidah. Bila Habib sebut macam tu, maka Syekh Jibril ni dia suruh saya nyanyi qasidah. Kita pun takkan kita diam. Tariklah lagu. Zaharat dinul muayyad bi zuhuril hadi Ahmad. Zaharat dinul muayyad bi zuhuril hadi Ahmad. Ya hana Nabi Muhammad, ذلك الفضل من الله. يا هنانا بمحمد، يا هنانا يا هنانا. Kita pun akhirnya dah habis, minta dia, saya baca Fatihah, dia minta dia berbetul semua. Sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pun tanya, pasal apa nak pergi rumah dia tadi? 3 lapis seketika. Susah nak main ni. Dia kata, ini tajuk kita ni. Kerajaan Saudi, sejarah dia, ketika tertubuh 1932, keturunan Nabi semua dah dihalau ke Jordan. Tapi sebenarnya tuan-tuan, sebahagiannya masih ada. Sampai lah pun saya duduk pergi umrah, ada hari yang saya fikir duduk pergi cari di mana keturunan Rasulullah. Sebab hadis Nabi akhir zaman, Nabi kata, akan keluarnya seorang lelaki Al-Haras bin Al-Haras, keturunan Bani Hashim, akan menyerahkan panji daripada Mekah kepada Imam Mahdi di penjuru Hajarul Aswad. Ini tersebut dalam hadis. Jadi maksudnya keturunan Nabi ni akan ada keluar seorang lelaki. Kerajaan Arab Saudi pula tuan-tuan, mereka akan tangkap ulama-ulama Sunni keturunan Rasulullah Bani Hashim. Penjara bawah tanah. Sebab tu benda macam ni, kalau kita kongsi dia macam takkan kau ustaz, kita tu takkan. Nabi sebut dalam hadis tu, wailul lil arabi min syarri qad taraba. Celakalah kalian bangsa Arab. Nabi telah mencelaka. Nabi telah menyumpah dah bangsa dia. Tu tahu Nabi. Umpama Nabi melaknat bangsa dia, bangsa Arab akhir zaman. Sebab bangsa tak boleh harap. Sebab termakan dedak Yahudi, Israel. Kalau tuan-tuan pergi hari ni tanda akhir zaman ni, jangan terkejut. Kalau di kaunter-kaunter, kalau kita pergi dulu umrah kan, perempuan dia nampak mata je. Ya. Kalau pilah ni tuan-tuan, dah tak ada apa dah ni. Kalau ada tudung skaf tu, kira tu terpaling Islam dah tu.
Sudah berada di akhir zaman. Dan jangan terkejut kalau ada orang tak pakai tudung di bumi haram. Tanah haram di Makkah, Madinah. Yahudi, orang Islam boleh masuk. Padahal tanah haram. Dah tak haram dah lah ni. Semua halal dah. Itu yang dikatakan akhir zaman, kamu akan lihat orang bukan Islam berada di tanah haram. Muslimin dan muslimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambung cerita tadi, dia kata apa? Golongan kami Ahlul Bait ni, Saudi akan tangkap kalau dia tahu kami masih hidup. Sebab apa? Sebab yang akan merampas, yang akan mengembalikan pentadbiran, yang akan kembali mentadbir bumi Hijaz, Mekah, Madinah adalah keturunan Nabi. Ini dia tahu hadis Nabi. Min ahlil baiti yuwathu ismuhu ismi wasbu abi hisma abi. Seorang lelaki daripada keturunanku yang namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku, Muhammad ibn Abdullah al-Hasani al-Alawi al-Muntazar al-Mahdi. Yahudi pun tahu, Saudi pun tahu, orang bukan Islam pun tahu benda ni. Jadi mereka tak tahu, mereka tak mau benda ni berlaku. Semua ulama Sunni di Mekah keturunan Bani Hashim, kalau tahu je detected, memang wanted, akan ditangkap, penjara seumur hidup. Jadi saya pergi rumah Syekh Habib ni kira dalam keadaan sangat bahaya. Kena tangkap, makan tak habis. Sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Jahat tak jahat Saudi hari ni. Sebab dia pun tahu Nabi sebut keluarnya Imam Mahdi, golongan pertama yang akan diperangi oleh Imam Mahdi ialah Jaziratul Arab. Bukan Yahudi. Yahudi dah masuk ke ranking ketiga, keempat. Yang pertama Yahudi, Imam Mahdi akan settle ialah bangsa Arab. Sebab bangsa Arab yang ada hari ini memang haprap di keturunan darah Yahudi. Bukan total Islam. Islam memanglah Islam. Tapi dari segi manhaj akidah, bukan yang Nabi tinggal. Ini terbaktub dalam hadis. Muslimin dan muslimat Allah. Ni wasiat umat akhir zaman ni. Akhirnya tuan-tuan ditangkap dan sebagainya, memang dibunuh. Sallallahu alaihi wasallam. Yang mana, yang tuan-tuan ingat kan, tahun lepas kan, yang Imam Masjidil Haram kan, dia bagi khutbah, dia sebut direct, dia kecam pemerintah Muhammad bin Salman lah, sebab buat konsert Salman Khan. Ingat di Riyadh, di Jeddah. 1 Disember ni ada konsert kan. Konsert apa? Baru ni Coldplay. 1 Disember ada konsert pula. Tuan-tuan tak tahu kan? Ni nak beritahu ni. Hampa ni orang akhirat tu, tak tahu bab dunia. Bagusnya Bukit Tampui. Ustaz, tuan-tuan cerita lah bab dunia, kami ni bukan geng dunia. Kami ni zikir, selawat, tasbih. Pandai berlakon eh. Ni 1 bulan ni konsert Hindustan ni. Kat Bukit Jalil. Sallallahu alaihi wasallam. Dengar kata mereka jemput Ustaz Maneh untuk jadi imam sembahyang maghrib. Okay. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, sambung cerita tadi Maka akhir zaman tuan-tuan, maka siapa yang buat benda baik, confirm akan kena tangkap. Siapa yang cakap benda betul, confirm hang akan dikecam. Siapa yang sokong Palestin, confirm hang akan di-ban. Dan benda tu sedang berlaku sekarang tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Saya ni pun kira tak tahu ni Allah nak macam mana kan. Duk berani sangat sebut pasal Yahudi ni lah. Takkan ni Allah jaga lagi lah. Taulah Pulau Pinang masih selamat lagi. Adalah taulah saya masih boleh bercakap lagi lah. Tak tahulah ke depan ni macam mana. Memang zaman tu, zaman yang hak betul nampak salah, kan? Yang salah orang nampak betul, yang khianat akan diangkat, yang amanah akan ditolak. Kita berada di zaman tu tuan-tuan. Siapa kita tak tahu ni hak mana satu betul ni. Dan golongan alam agama akan diperangi. Sebab tu tuan-tuan dalam rakaman live akan ada lah geng-geng commentators kan. Geng-geng cyber trooper ni. Apalah ustaz ni mana mandai lah, belajar mana. Geng-geng serangan hentam ni jangan kata lah sallallahu alaihi wasallam. Memang kita berada di zaman tu, zaman alim ulama akan dikecam, diserang dan ditentang tanpa adab. Tuan-tuan, zaman kita dulu kan, zaman kita dulu nak lintas, nak lalu depan orang tua zaman kita. Macam mana? Assalamualaikum, tuan lalu makcik. Zaman kita kan.
Lah ni ada ya anak yang macam tu. Tumpang lalu cucu tumpang dia punya tunduk tu macam nak nerak tau. Kira baik tak baik lah zaman kami lah. Cina abang tu. Zaman cucu-cucu kita lah kan. Zaman kita lah. Zaman 80-an tu. Lain anak muda ada tak? Lalu depan orang tua-tua. Assalamualaikum Ustaz. Tumpang lalu. Pakcik tumpang lalu nah. Ada ya orang macam tu? Ada ya budaya dan amalan tu tuan-tuan. Kalau ada tu memang boleh buat menantu lah. Bagus sungguh anak siapa. Zaman-zaman dulu kalau bagus, dia punya tahap bagus itu kan, kalau nak pergi tengok menantu kan, bakal menantu pergi melawat rumah bakal mak mentua. Assalamualaikum mak cik, tumpang lalu nak pergi pinjam bilik air. Bakal mak mentua, ya Allah bagus sungguh. Keluar bilik air mak cik nak tumpang pinjam sejadah nah. Ya Allah bagus sungguh, ya Allah berkenan sungguh lah anak siapa ni. Apa sejadah? Makcik nak tanya ni, masuk Zuhur masuk tak lagi? Maklum kata, kepala otak hang baru pukul 11. Ya Allah bagus, pukul 11 tanya ada. Pukul 11 pagi tanya ada Zuhur masuk tak lagi. Sebelum nikah, sebelum Zuhur hang tanya ada pukul 11. Lepas menikah 4:30 tak sembahyang lagi. Baik tak kucing. Sebelum nikah ni semua baik, solehah. Nak abang tu. Lepas nikah pun benda tak ada dah. Betul. Kalau pijak semut tak mati lagi. Assalamualaikum makcik, ya Allah. Esok lepas nikah baru hantar menantu hang. Hantu kan menantu. Ni bukan menantu, ni hantu. Kira dia tanya. Kira dia kata kan. Muslimin dan muslimat, Allahumma salli alaihi Muhammad. Jadi kita berada di zaman tu. Zaman AJK masjid diserang dan dihentam. Tuan-tuan ingat tak zaman PKP kan? Zaman tu tuan-tuan, ya Allah. Antara orang yang paling banyak kena kata siapa? AJK masjid lah. Apa ni AJK masjid nak kapiak dah kot lah. Tutup masjid apa semua ni. Nak kapiak dah kot. Di Kedah mungkin tak ada lah. Di belah Penang nak kapiak dah kot. Ayat kita dengar, ya Allah. Nampak macam mana kita MKN. Kita kan rindu kan. Tuan-tuan tak rindu zaman tu? Macam mana ayat-ayat zaman tu? MKN. Lepas tu? Penjarakan sosial. Lagi? Kuarantin. Pelitup muka. Hand sanitizer tu lah. Hak datang tu lah. Sanitizer tu lah. Lagi apa dia lagi tuan-tuan? Semayang berjarak. Lama tak dengar. Ditidurkan masih ada perkataan tu. Lama tak dengar ayat-ayat tu. Sallallahu alaihi wasallam. Zaman tu AJK lah yang paling banyak kena kata kan. Hampa ingat ni masjid pok hampa punya apa? Tu dia. Kesian AJK. AJK ni tahayak mata. Tak apa Ustaz. Dia pun kata kat kami. Tak apa kami sabar Ustaz. AJK ni kira tahan pahala lah kan. Nampak macam mana dah memang peraturan SOP negara menetapkan masjid tak boleh main. Tuan-tuan, berapa bulan tak boleh main masjid? Siapa ingat? Berapa bulan kita tak sembahyang Jumaat? 5 bulan. Sejarah tercipta 5 bulan. Bulan 3 sampai bulan 8 baru boleh. Itu pun baru 40 orang. Dan itu pun bergilir. Ingat sistem bergiliran. Minggu ni surau ni bawah Korea. Minggu depan orang lain pula. Tiba-tiba sampai minggu nama dia. Minggu tu nama dia. Kena pergi sembahyang Jumaat. Sistem giliran kan. Sallallahu alaihi Muhammad. Minggu depan, tiba-tiba tersilap. Kena nama dia juga. Jadi apa ni? Minggu lepas saya pergi dah. Pasal apa nama saya lagi? Hei Pak Long. Yang selama ni hadap main sembahyang Jumaat setiap minggu kan. Tiba-tiba kena nama dia. Hang pasal apa? Itulah akhir zaman. Selama ni memang sembahyang Jumaat setiap minggu. Dia tak faham apa ni ya. Itulah tanda umat akhir zaman. Dia semakin Nabi sebut apa? Umat akan menentang benda yang dia tak tahu. Umat akan semakin ruwaibidah, berada dalam kejahilan dan kegelapan. Sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Jadi saya kira cukup aku Okey. Tengok abang pun nampak duduk silang kaki 70 kali dah. Sebelum 71 saya berhenti dulu. Kanan masuk kiri, kiri masuk kanan. Dia kilas tu kan. Okey.
Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, masya-Allah. Jadi boleh tu minta izin speaker Dewan? Saya Wanti? Boleh? Kita minta izin speaker Dewan dulu. Semua lagi? Okey, speaker bagi arahan. Saya sebelah tengah boleh? Sebelah tengah Boleh Okey, insya-Allah. Okey, saya nak tutup dengan okey, nampaknya speaker bertegas dengan arahan jadi kita akur. Okey, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa Yahudi nak sangat Palestin? Okey, tadi saya ending kat sinilah. Ni kira fakta tambahan lah. Ni tak ada dalam skema. Tapi diberikan arahan oleh speaker Dewan, kita sambung. Okey. Tadi saya kata, umat wasiat Nabi kata akhir zaman, tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey, benda apa yang kita nak kena buat? Kesimpulan dia. Yang pertama, wasiat yang pertama. Yang saya dan tuan-tuan kena buat. Sallallahu alaihi Muhammad. Satu. Jangan tinggal. Sedap maka ni. Doa wahdah. La ilaha illallah, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah wahdah, la syarikalah. Anjaza wahdah wa nasara abdah. Ini antara doa wahdah. Dan yang kedua adalah qunut nazilah. Okey, ini benda yang kita nak bawa balik mana ni? Qunut nazilah ni, tuan-tuan, dia ada 3. Okey, yang ni saya kongsikan sedikit sebagai info dan juga maklumat supaya tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad dapat satu ilmu yang sangat tepat. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey. Dalam qunut nazilah, macam mana qunut nazilah? Kita baca sama-sama boleh Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-azab ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung darimu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan pakatan mereka. Ya Allah, pecahkan kumpulan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan jangan mereka, cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Semua yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Takbir. Aku yang semangat, hampa lena. Okey, tuan-tuan, dalam qunut nazilah dia ada 3 bahagian. Tadi Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina kan. Sampailah sebelum perkataan ya qahar. Okay, ambil ilmu ni Daripada Allahumma inna naj'aluka tu, sallallahu alaihi Muhammad, bila imam baca, tuan-tuan aminkan sampai sebelum ya qahar. Ini kaedah yang betul lah dalam fiqh. Bila sampai ya qahar, yang ni tuan-tuan kena baca serentak dengan imam, bukan amin. Sebab dia adalah kita memuji Allah. Yang pertama permintaan, Allahumma inna. Bila permintaan, amin. Allahumma inna amin. Naj'aluka amin. Wa fi a'da'ina amin. Amin ya. Sampai wasallit alaihim kalban min kilabik. Lepas pada tu imam bersebut kan,
serentak dengan imam. Ya Qahhar, Ya Jabbar, sama-sama dengan imam. Ya Muntaqimu, Ya Allah, ya serentak. Boleh? Lepas tu bila imam balik, Allahumma ya munzilal kitab. Yang tu baru amin balik. Amin balik. Sampailah wa sallallahu alaihi, yang tu serentak balik baca. So bukan semua amin. So amin baca serentak, amin baca serentak. Boleh faham? Okey, ini wasiat pertama, doa wahdah dan qunut nazilah jangan tinggal. Bukan hanya dalam solat, di luar solat pun yang pertama kena buat. Yang kedua, wasiat yang kedua, sallallahu alaihi Muhammad. Nabi kata apa? Jangan kamu tinggal. Allahumma arina. Satu doa. Allahumma arina. Okey, apa doa dia? Sallallahu alaihi Muhammad. Sama ada doa sebelum dalam sujud atau doa ketika selepas bagi salam. Allahumma arinal haqq. Allahumma arinal haqqal haqqan warzuqna ittiba'ah. Allahumma arinal haqqa haqqan. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah. Warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjuklah pada kami yang benar itu benar, yang betul itu betul, yang amanah itu amanah, yang khianat itu khianat. Itu dua. Yang ketiga, wasiat dan umat akhir zaman sallallahu alaihi Muhammad, jangan tinggal suratul Kahfi. Sama ada setiap hari 10 ayat. Sallallahu alaihi Muhammad, suratul Kahfi. Suratul Kahfi ni tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, setiap hari kita baca 10 ayat, atau 10 ayat awal, atau 10 ayat akhir. Pada setiap hari Jumaat, pastikan komplit baca keseluruhan 110 ayat. Apatah lagi kita yang berusia 50 tahun, dah masuk 50 series ni, 5 series, pastikan benda ni jangan tinggal. Okey, yang keempat, wasiat yang keempat untuk umat sallallahu alaihi Muhammad, jangan tinggal 13 rakaat witir, bukan, 13 rakaat rawatib. Sunat rawatib. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya bukan hanya suruh tuan-tuan, sama-sama kita buat. Sebelum subuh, sebelum zuhur, selepas zuhur, sebelum asar, selepas maghrib, sebelum zuhur, sebelum isyak, dan ba'diyah 4 rakaat selepas isyak. Komplit 13 rawatib, solat sunat. Kalau boleh, benda ni jangan tinggal. Menjadi amalan kita. Boleh? Yang seterusnya, sallallahu alaihi Muhammad, wasiat Nabi, jangan tinggal wuduk dan perbanyakkan sujud. Sallallahu alaihi Muhammad. Inilah yang dikatakan antara wasiat dan pesanan Rasulullah, aulan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Dan yang terakhir adalah orang yang memperbanyakkan solawat. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey, cukup sekadar yang sempat yang ada hari ini. Inilah kesimpulan dan pesanan dan wasiat yang Nabi tinggal untuk kita. Muslimin dan muslimat, Allahumma salli ala Muhammad. Doa wahdah dan doa qunut nazilah itu adalah untuk kekuatan dan ittihad. Umat tuan-tuan, dunia ni dah semakin penat. Umat dah semakin tenat. So jadilah musibah, krisis, ujian sebagai tempat untuk kita kembali memaut kekuatan umat. Dunia dan politik dah banyak menyebabkan kita berpecah dan berbalah. Cukuplah dengan musibah ini menjadikan kita untuk kembali mengikat kesatuan, persamaan. Cari titik persamaan, bukan cari titik perbezaan. Antara AJK dengan AJK ni, setiap AJK ada kekuatan dia. Maka cari kekuatan, bukan cari kelemahan dan perbezaan. Satu. Yang kedua, sallallahu alaihi Muhammad, tadi saya kata doa minta Allah tunjuk yang betul itu betul. Sebab kita tak mau terpengaruh dengan fitnah-fitnah media dan teknologi. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan yang ketiga, sallallahu alaihi Muhammad, Nabi kata apa? Tadi saya kata 13 rakaat. 13 rakaat witir. Bukan witir, 13 rakaat sunat rawatib. Yang fardu, yang wajib tu wajib dah tahu dah. Complete, add on, top up, tambah benda hak wajib dengan sunat. Sebab kod-kod ada kurang dan lompang pada amalan wajib kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan yang keempat, sekali lagi, bacaan suratul Kahfi. Yang kalau boleh kita tak mau tinggal. Sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan
Allah takdir dan Allah jadikan kita tambahan suratul mulk. Suratul mulk sebelum lena. Ini saya yakin dan pasti tuan-tuan dah buat dah. Inilah kita sebut sebagai pendinding yang akan bawa, yang kita bawa menyelamatkan kita untuk menjadi peneman. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Dalam doa khatam Quran yang kita baca tu, ayat last sekali kita kata waj'alhu lana hujjatan. Ya Allah, jadikan kami pembela, penjaga. Ketika kita wafat, ketika kita meninggal tuan-tuan, semua amalan kita digodam dan dihalau. Haji, umrah, puasa, zakat, semua dihalau. Dihalau ke mana? Dihalau ke mahsyar. Hari mahsyar nanti hang pergi settle dengan Allah. Ketika amalan kita diletak di atas neraca hisab, neraca mizan. Kecuali satu benda yang tak boleh dihalau oleh malaikat. Tidurnya kita, matinya kita dalam barzakh, dalam pusara. Sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Ketika mana? Bila Azrail datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan nan kedinginan. Datang kita ketika ditinggalkan sendiri dalam pusara yang abadi. Datang malaikat halau semua amalan kecuali satu lembaga akan main duduk hujung kepala. Kita tanya, siapakah engkau? Akulah amalan, akulah Al-Quran, akulah suratul mulk yang kamu baca saban malam sebelum lena. Dulu kamu jaga aku, sekarang aku jaga kamu. Hashtag kita jaga kita. Tiba-tiba kita jaga kita tu yang PKP kan. Surah Al-Mulk kata, ni pakcik pakai tampui kan. Kita tanya, macam mana tahu pakcik? Saya tahu lah pakcik pakai tampui. Pakcik, dulu pakcik baca saya sebelum lena. Sekarang saya akan jaga pakcik. Sampai bila? Sampai hari kiamat. Sebab tuan-tuan tengok yang tuan bila yang dekat Selangor tu, mereka nak buat highway kan. Mereka nak buat highway, lepas tu mereka korek tanah-tanah kebun lama ni untuk ditembus highway. Kan belah KL kan buat gatri, lekas tak lekas. Sallallahu alaihi Muhammad, LDP, belah KL ni. Ketika nak buat highway baru, tuan-tuan, ni belah-belah sungai, belah Rawang, Sungai Buloh, Sekolah Selangor. Sallallahu alaihi Muhammad, kawasan yang termakan untuk buat highway itu adalah kawasan perkuburan. Ni adalah dalam berita lama dah. Tuan-tuan tahu cerita ni. Salah satu tempat yang digali tanah perkuburan dan termasuk dan termakan satu kubur. Bila digali tuan-tuan, tengok-tengok jasad tu masih elok. Maka pihak JKR Plus rujuk kepada cari mana anggota keluarga. Ringkaskan cerita, jumpalah maklum ni. Jumpalah anak dia. Suami pun meninggal lama dah. Anak beritahu, kenapa ni? Oh, kami dah sekian-sekian lah beritahu kami nak buat jalan, dah dapat kebenaran semua dan termakan kawasan perkuburan ni. Dan salah satu tempat yang kena gali adalah kubur dan kami dimaklumkan jenazah ni adalah pewarisnya adalah tuan Sallallahu alaihi Muhammad. Disebabkan jenazahnya elok lagi, kami nak minta izin pindah. Dan sebelum tu kami nak tanya, maklum ni mati bila? Oh, mak saya, ya Allah, 30 tahun dah meninggal. Tapi jasad dia tak terusik di seinci tanah. Makcik ni mak dulu dia buat apa ni? Rupanya mak dia mengajar Quran. Mak dia mengajar Quran di kampung belah-belah Pulau Sangor tu. Maka itulah bukti dalil jelas tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad, siapa-siapa orang yang ada kaitan dengan ajak Quran, wakaf Quran, guru Quran, mak tahfiz Quran, apa-apa ya, dia buka mak tahfiz, apa-apa yang berkaitan dengan Quran, maka diharamkan jasadnya diapa-apakan oleh malaikat walau seinci. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka fahamlah kita, Allah bagi Quran hanya untuk umat Muhammad. Umat lain tak ada Quran. Sampaikan tuan-tuan,
Disebut dalam hadis yang lain, malaikat dia pantang dengar orang mengaji. Yasin wal Qur'anul Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Bila malaikat dengar mana-mana manusia baca Quran secara sedap, tartil, maka malaikat akan tumpang duduk sebelah dia. Malaikat suka dengar orang mengaji Quran. Sebab tu tuan-tuan, pernah tak berlaku dekat rumah tuan-tuan, bila kita mengaji kan tengah malam, contohnya macam bulan puasa kan, bangkit tengah malam seorang-seorang sebelum sok tu, bangkit kita mengaji, tiba-tiba terdengar satu bunyi. Bersungguh bunyi pun. Baca rumah kampung seorang-seorang kan, bunyi ayat, bunyi macam-macam lah. Bunyi pintu biasanya, pernah tak? Siapa pernah mengaji Quran tiba-tiba bunyi pelik-pelik? Sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau baca Quran tiba-tiba malam Jumaat pula, abang, lansiak. Elok mana Jumaat lansiak, bau wangi sikit lansiak tak pakai minyak wangi lah. Tuan-tuan, dalam riwayat ada pandangan mengatakan, bila kita mengaji Quran, kalau dengar bunyi sesuatu, sebenarnya kemungkinan itu malaikat. Malaikat mai pintu belakang, dia tolong buka. Malaikat suka dengar orang mengaji Quran. Apatah lagi anak-anak tahfiz ni. Jadi lepas ni kalau tuan-tuan mengaji Quran ada bunyi pelik-pelik, tuan-tuan jangan lari. Relax kan? Kita pun kuat. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nak lawan bunyi kan? Innaka laminal mursalin. Tak takut berani. Ustaz Manah kata jangan lari. Terkencing ni lah, terkencing dah. Jangan lari. Sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Okey, dah betul ni. Maka sebenarnya itu mungkin malaikat. Jadi tuan-tuan jangan takut sebab itu dah betul. Ini malaikat nak dengar. Malaikat sebab Quran tidak disyariatkan kepada malaikat, jadi dia suka orang yang mengaji Quran. Sallallahu alaihi wasallam. Okey? Lepas ni kalau tuan-tuan mengaji dengar bunyi pelik-pelik, tuan-tuan kata, masuklah, pintu tak berkunci. Saya tegur kan? Buka dulu lah. Ni sagi habar malaikat nak masuk. Tengok tuan-tuan, bukan malaikat. Kawak masuk rumah. Okey? Okey, jadi tuan-tuan insya-Allah sallallahu alaihi wasallam. Cukup tu ah? Boleh? Alhamdulillah. Disebabkan speaker dewan dah bagi keizinan, jadi saya melalui Yang Berhormat Kuala Nerang dan ini mengisytiharkan bahawa sekadar ini sahaja kuliah kita hari ini. Mudah-mudahan Allah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih sekali lagi. Tahniah atas pencapaian dan juga kecemerlangan pihak pengurusan pentadbiran masjid. Saya dapat rasakan kekuatan, keperkasaan, kebersamaan pengurusan pentadbiran sallallahu alaihi wasallam sehingga tersergamnya masjid yang secantik ini di kawasan Bukit Tampur ini. Sallallahu alaihi wasallam, sekurang-kurangnya saya boleh tumpang bangga lah orang Kuala Nerang. Kan? Kalau kita yang tak puji, siapa nak puji kan? Okay, jadi sekadar itu insya-Allah, terima kasih banyak. Semua yang ada pada malam ni daripada utara membawa sejahtera, dari timur membawa makmur. Mudah-mudahan Allah angkat dan Allah catat kita dalam perhimpunan malaikat. Dan setetes ilmu itu tuan tidak dikira berdasarkan banyak mana yang kita catat, tapi ilmu itu banyak mana yang melekat dan bermanfaat. Itulah yang berkat diangkat menuju ke hari akhirat. Mohon maaf anda yang ada kekurangan dan kecacatan sepanjang perkongsian. Sallallahu alaihi wasallam. Aku qaula hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.